Garau. Hmm? Rasanya tu Ya, tunggu kan ada. ya takut orang sibuk hari ni tau. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Okay, bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kelapangan kepada kita, yang mana masa lapang ini merupakan nikmat yang sering dilupai oleh kebanyakan manusia. Dan insya-Allah kita tidak tergolong dalam golongan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini merupakan siri ketiga perbincangan kita mengenai bicara darah wanita. 2 siri yang lepas kita telah berbicara tentang haid dan cara bertindak apabila darah mula keluar. Hari ini kita teruskan dengan bab istihadah. Apa yang dimaksudkan dengan istihadah? Nampak belakang kan? Nampak tak? Okey. Jadi maksud istihadah ialah darah penyakit yang keluar pada waktu selain daripada waktu haid dan nifas. Itu darah istihadah. Istihadah terbahagi kepada 2 bahagian. Okay. Istihadah terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, darah yang keluar dalam tempoh minimum suci 15 hari ataupun darah yang tidak mencukupi 24 jam. Itu kita namakan ia sebagai istihadah sughra. Walaupun dalam kitab tak ada sebut nama istihadah sughra dan kubra ini, tapi untuk kita lebih memahami keadaan darah ataupun keadaan istihadah, kita namakan ia sebagai istihadah kubra dan sughra. Jadi yang pertama ini, yang mana jika darah yang keluar tidak mencukupi 24 jam ataupun darah yang keluar dalam tempoh minimum suci 15 hari. Kita namakan ia istihadah sughra. Istihadah yang ringan, yang mudah untuk kita menghukumkannya dan kita bertindak ketika itu. Itu dia. Manakala bahagian kedua ialah darah yang keluar berterusan, yang mana darah tersebut bersambung antara hari ke-15 dengan hari ke-16. Ini kita namakan sebagai istihadah kubra. Cara nak selesaikan istihadah kubra ini berbeza dengan istihadah sughra. Dia ada kaedah khusus dan kaedah ini kita kena belajar secara berfokus. Kerana bila kita masuk bab istihadah kubra, cara menyelesaikan ataupun huraian dalam bab ini terlalu panjang dan rumit. Apabila kita sendiri yang mengalami istihadah kubra juga, rumit untuk diselesaikan.
Jadi bab istihadah kubra inilah yang panjang. Dalam banyak-banyak bab dalam bahagian fiqh, bahagian haid yang paling rumit. Sebabnya bab istihadah kubra ni lah. Itu dia. Jadi apabila kita dapati darah keluar melebihi 15 hari 15 malam secara bersambung, ia dibahagikan kepada 7 pembahagian. Seperti mana yang Kak Nur pernah sebut sebelum ni, ada 7 pembahagian. Yang pertama, mungkin ada orang kata 3, tapi kalau kata 3 tu memang tak tepat. Sebenarnya dia ada 7 pembahagian. Walaupun kita kata orang yang mengalami istihadah itu, iaitu mustahadah itu sendiri terbahagi kepada 2, iaitu golongan mubtada'ah dan mu'tadah. Tetapi kita kena faham, apabila orang tanya istihadah kubra ini berlaku kepada seseorang dan cara untuk menyelesaikannya, kita kembali kepada 7 kategori, 7 pembahagian. Jangan kita kata 3 je sebenarnya. Kalau 3 je mungkin tak faham. Itu dia. Sebenarnya terbahagi kepada 7 pembahagian. Yang mana para mustahadah itu terbahagi kepada 2 golongan. Iaitu golongan mubtadi'ah dan golongan mu'tadah. Jadi, cara pengiraan haid dan istihadah bagi ke-7 kategori itu tidak sama antara satu sama lain. Perbincangannya sangat rumit. InsyaAllah kita sama-sama belajar cara menentukan haid dan istihadah dalam bab istihadah kubra ini. Jadi kita berbalik kepada istihadah, ciri-ciri istihadah. Sebab yang pertama sekali kita tahu ta'rif istihadah. Darah yang keluar bukan pada waktu haid ataupun nifas. Maknanya dia keluar tu di luar waktu haid dan nifas. Jadi kita kena tahu ciri-ciri. Ciri-ciri darah istihadah itu baru kita boleh hukumkan ianya istihadah. Okey, kita tengok ciri yang pertama. Yang pertama, darah yang keluar itu tidak cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari. Ini bertentanganlah dengan haid. Jadi haid dengan istihadah tu sebenarnya bertentangan. Kalau kita nak hukumkan darah itu sebagai haid, dia mesti cukup 24 jam ataupun lebih. Tetapi darah istihadah tidak cukup 24 jam. Itu dia. Mungkin keluar 3 jam sekejap je. Itu dia. Jadi kalau kita nak tengok haid, walaupun hari pertama tak cukup 3 jam, kalau haid kita kena tengok dalam tempoh 15 hari. Itu dia. Okey, yang kedua, darah yang keluar dalam tempoh suci minimum 15 hari. Jadi setiap wanita akan melalui tempoh suci selepas didatangi haid. Jadi tempoh suci itu pula mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Jika suci tak cukup 15 hari tetapi darah dah keluar, bermakna darah itu darah istihadah. Itu dia. Jadi antara ciri istihadah, darah tu keluar dalam tempoh minimum suci 15 hari. Sebab kita mesti melalui tempoh suci sekurang-kurangnya 15 hari. Okey, ciri yang ketiga, darah yang keluar dari wanita yang belum mencapai usia 9 tahun qamariyah secara takriban. Itu dia. Jadi kalau mengenai 9 tahun takriban ni, kita dah bincang dah dalam siri yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan 9 tahun qamariyah secara takriban itu, kita dah sebut dah. Jadi boleh semak semula lah, mungkin ada nota ataupun kita ingat lagi. Dah. Okey, jadi darah yang keluar dari wanita ataupun kanak-kanak yang belum mencapai usia 9 tahun ini, walaupun telah keluar, maknanya tidak dikira sebagai haid, dia akan dikira sebagai istihadah. Ada orang sebut darah fasad, sama je.
Sama je maksudnya darah fasad, darah istihadah tu darah yang suci yang boleh kita beribadat. Itu dia. Jadi darah istihadah dan fasad ini dua-dua dihukumkan sebagai waktu suci, tak ada masalah. Bila usia tak sampai 9 tahun Qamariah, jika darah keluar maksudnya darah itu dikira sebagai istihadah. Okey, yang keempat, darah yang keluar selepas bersalin yang melebihi 60 hari. Sebab kita tahu waktu maksimum, tempoh maksimum nifas 60 hari sahaja. Tetapi andai kata darah itu keluar berterusan sehingga melebihi 60 hari, melangkaui 60 hari itu, maksudnya hari 61 tu ada lagi. Jadi di sinilah berlakunya istihadah. Bukan 60 hari itu nifas dan hari ke-61 tu istihadah, tidak. Jadi apabila berlaku darah yang bersambung antara hari ke-60 dengan hari ke-61, dia sama seperti haid. Maksudnya apabila darah telah melangkaui maksimum haid dan juga nifas, keadaan orang yang mengalami keluar darah seperti itu dihukumkan sebagai golongan yang mustahadh, iaitu orang yang beristihadah. Bukan darah hari ke-16 ataupun hari ke-61 itu sahaja dikira istihadah. Dia kena kira semula dari awal, daripada hari yang pertama lagi. Jadi itulah kita nak beritahu pentingnya kita mencatat darah-darah yang keluar. Sebab kalau 60 hari nifas, mungkin kita jangka nifas itu akan berhenti dalam tempoh 60 hari. Sebab kemungkinan tahun-tahun ataupun lepas bersalin yang lepas, kita tak pernah pun lebih 60 hari. Mungkin 30 hari, 40 hari, lepas tu suci. Tapi sebarang kemungkinan akan berlaku. Jadi kita kena catatlah. Sebab kalau nifas, lagilah susah untuk kita kira. Sebab tempoh dia panjang. Kalau kita tidak ada pun catatan pada hari pertama, darah tu warna apa, keadaan macam mana. Jadi apabila darah bersambung pada hari ke-61, agak-agak kita boleh selesai ke tak? Itu dia. Jadi sebab kalau tak boleh selesai tu, kita bimbang takut tergolong dalam golongan yang mutahayyirah. Itu yang kita bimbang. Jadi untuk elakkan berlaku ataupun kita ni tergolong dalam golongan mutahayyirah, jadi kita mesti mencatat setiap darah yang keluar, sama ada semasa haid ataupun semasa nifas. Itu dia. Okey, boleh faham tak? Jadi kalau kita tengok di sini, berlaku ataupun ada istihadah sughra dan ada istihadah kubra. Jadi kalau kita tengok dalam keempat-empat ciri yang disebut tadi, ada 2 ciri istihadah sughra dan ada 2 ciri istihadah kubra. Itu dia. Okey, jadi boleh faham tak? Makna kita daripada kita bincang mengenai ciri-ciri darah istihadah ini, kita boleh kenal pastilah yang mana yang dimaksudkan dengan istihadah sughra dan yang mana yang boleh kita hukumkan ia sebagai istihadah kubra. Okey. Baik. Perkara penting yang kita mesti tahu tentang haid dan istihadah. Yang pertama, kalau kita nak hukumkan haid, kita tengok darah itu mesti keluar tidak melebihi tempoh maksimum 15 hari. Yang keduanya, kita tengok keadaan suci pula. Keadaan suci minimum. Kalau haid, kita tengok yang maksimum. Sebab apabila darah melangkaui 15 hari itu, tempoh maksimum, di situ berlakunya istihadah. Yang keduanya, kita tengok tempoh minimum suci. Sebab tempoh minimum suci bagi orang yang mengalami haid, mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Kalau tak cukup 15 hari, di situ berlakunya istihadah. Sama ada istihadah kubra ataupun istihadah
sughra. Itu dia. Okey. Boleh faham tak setakat ni? Okey. Jadi sekarang ni kita tengok ramai yang mengalami istihadah dalam haid ataupun istihadah dalam nifas. Mungkinlah dalam nifas tu dia tak sedar, tapi kita pernah pernah tahu. Apabila orang memberitahu dia kata nifas dia lebih daripada 60 hari. Mungkin tapi cara nak kira tu tak kena. Sebab dia kata dia pernah tanya ustaz kata hari ke-61 tu istihadah. Memanglah hari ke-61 tu istihadah, tapi tak semestinya 60 hari nifas dia. Kemungkinan nifas dia 10 hari ataupun 40 hari. Ya dah? Tapi kalaulah yang menghukumkan 60 hari itu sebagai nifas, hari ke-61 tu baru dikira sebagai istihadah, kemungkinan tidak tepat. Hari ke-61 tu memanglah dianya istihadah. Tapi yang nifas tu, sebab apabila nifas tu kemungkinan tak sampai 60 hari, kemungkinan solat kita tidak terqada lagi. Ya dah? Itu yang kita bimbang. Okey. Jadi apabila menyedari ramai yang mengalami istihadah kubra ni, tambah-tambah lagi orang yang menghampiri usia menopause. Maknanya ataupun menghampiri fasa menopause. Ya dah? Sebab kalau kita tengok anak-anak gadis, anak-anak kita, mungkin dia berlaku, dia mengalami istihadah tetapi istihadah sughra. Kemungkinan istihadah yang dialami tu tak cukup lagi tempoh minimum suci dah keluar darah. Itu senang. Maknanya senang untuk kita hukumkan. Terus je solat. Tak ada masalah. Tapi apabila darah yang melangkaui hari ke-16 tu, yang mana hari ke-15 ada, terus bersambung. Itu yang susah sikit untuk kita kira semula. Jadi kita kena tahulah kaedah yang sebenar yang telah dibawakan oleh ulama dulu. Ada sebenarnya kaedah ini. Mungkin sebelum ni kita terlepas pandang ataupun kita tidak mendapat pendedahan tentang cara kira istihadah kubra ini. Okey, seterusnya kita lihat faktor berlakunya istihadah. Sama ada istihadah sughra ataupun istihadah kubra. Yang pertamanya faktor pemakanan. Punca dia pemakanan. Mungkin sekarang ni kalau kita tengok banyak makanan fast food yang mengandungi bahan kimia yang kita selalu makan, yang sedikit sebanyak memberi kesan ke atas sistem tubuh badan kita. Jadi kalau kita makan, ya dah. Sebab pernah apabila kita berbincang dalam siri-siri yang lepas, ada di antara peserta kita mendedahkan anak dia selalu mengalami istihadah dan dia dapati puncanya berlaku daripada makanan. Itu dia. Yang keduanya, kemungkinan berlaku perubahan hormon. Hormon yang tidak stabil juga mempengaruhi perjalanan kitaran haid kita. Kalau kita pergi ke hospital contohnya, bila berlaku istihadah ni, mungkin doktor kata perubahan hormon. Itu salah satu faktor yang menyumbang kepada berlakunya istihadah. Hormon tidak stabil. Seterusnya penyakit. Mungkin penyakit sis, penyakit fibroid, dan sis ni mungkin orang muda pun ada mengalami sis ni. Yang mana keluar darah tidak menentu. Ya tak? Itu dia. Itu yang dimaksudkan dengan faktor yang menyumbang kepada istihadah ini. Itu dia. Selain daripada tu, perubahan iklim. Apa maksud? Dah perubahan iklim pun mengganggu juga ke? Iya. Kalau kita tengok, mungkin iklim kita dah biasa dengan iklim kita.
di Malaysia, ya tak? Ataupun kalau kita travel ke negara-negara yang mungkin terlalu sejuk ataupun panas ataupun macam-macam. Kalau di Mekah contohnya ramai yang berlaku istihadah tu apabila dikaji kemungkinan perubahan iklim dan juga tarikan graviti dan sebagainya lah orang kata. Itu dia. Jadi ini yang kita nak belajar cara mengenali darah haid dan juga istihadah. Sebab kalau kita kata istihadah ni waktu yang suci. Jadi jangan kita terkeliru. Dan faktor-faktor ini sebenarnya tidak memainkan peranan penting untuk kita selesaikan. Cuma kita tahu bahawa faktor ini mengganggu sistem kitaran haid kita. Jadi dalam dari segi medik kita kena berusahalah berubat, ya tak? Tapi dari segi kiraan haid, maksudnya dia tidak ambil kira. Maksudnya kalau orang kata disebabkan penyakit, maknanya doktor kata darah yang keluar itu disebabkan penyakit. Jadi bila penyakit dia terus hukumkan darah itu sebagai istihadah. Itu tak tepatlah tu. Itu maksudnya yang kita tidak ambil kira tu. Maksudnya. Okey. Jadi dan juga obat-ubatan. Ubat-ubatan juga kadang-kadang mengganggu perjalanan darah kita. Contoh, biasanya kalau orang nak pergi ke Mekah ke misalnya, dia ambil ubat-ubatan untuk menyekat keluar darah. Sebab mungkin waktu umrah itu singkat dan dia jangka kemungkinan akan keluar haid pada waktu itu. Jadi dia nak elakkan, dia makan ubat contohnya. Jadi kebanyakan apabila memakan ubat dalam tempoh yang dekat kemungkinannya. Jadi haid juga datang secara tidak menentu. Ataupun kemungkinan ubat-ubatan yang memang kita lama dah makan. Yang boleh juga mengganggu sistem tubuh badan kita. Jadi menyebabkan keluar darah. Sama ada keluar sikit-sikit ataupun keluar banyak. Sentiasa keluar yang melebihi 15 hari, 15 malam. Kalau kita tengok di sini, sikit banyak haid tidak diukur. Maksudnya kalau kita nak tentukan haid itu, dia keluar sikit-sikit, kita kata. Setiap hari ada tapi sikit. Maknanya itu juga termasuk dalam bagaimana cara kita nak kira. Kita tak boleh abaikan. Kita kata sikit tu maknanya bukan haid. Ada. Sikit pun kemungkinan haid. Sebab itu haid ini tidak diukur daripada banyak ataupun sikit darah. Yang penting dia keluar. Itu dia. Yang seterusnya juga mungkinlah faktor istihadah ini gangguan jin. Ini pun kita tidak nafikan. Ada yang keluar darah tidak menentu berpanjangan, mungkin gangguan daripada jin ataupun stres. Stres juga boleh menyumbang kepada istihadah. Itu dia. Jadi kalau kita tengok perkara, walaupun kita kata ramai sekarang ni mengalami istihadah, tapi perkara ataupun perbahasan tentang istihadah ni bukan perkara baru. Kerana ulama silam telah membicarakan pada zaman mereka. Banyak kajian yang telah dilakukan dan ulama juga telah menyediakan sajian kepada kita sebagai panduan kepada golongan wanita yang mengalami istihadah ataupun kepada orang yang ingin menyelesaikan permasalahan istihadah ini. Jadi kalau dulu mungkinlah generasi seangkatan kita ni yang berusia 50 ke atas ni tidak mendapat penerangan yang terperinci tentang darah ini. Sehingga ada yang menetapkan haid dan istihadah ni dengan cara yang tidak tepat. Jadi bila darah keluar berterusan melebihi 15 hari 15 malam, ada yang menghukumkan haid 15 hari daripada hari pertama. Dan bermula hari ke-16 itu dihukumkan istihadah. Itu cara kiraan yang salah. Jadi sekarang ni para ilmuwan dan juga agamawan mengambil sikap bertanggungjawab menyebarkan ilmu tentang darah ini. Jadi kita dah tahu, sebenarnya kita tak pernah tahu lagi contohnya, ataupun kita mungkin dah tahu
tapi kita cubalah menyampaikan kepada orang lain. Mungkinlah berlaku perkara ini kepada anak kita ataupun cucu kita, ya tak? Jadi kita cubalah belajar dan cuba menyampaikan ilmu ini supaya tidak tersalah menghukumkan darah yang keluar daripada tubuh badan kita. Kemungkinan kalau kita tak belajar, ada ibadat-ibadat yang kita tertinggal dalam waktu suci. Dan kemungkinan juga beribadat dalam waktu haid. Itu kita tak nak. Ke ada nak tanya setakat ni? Cakap lama dah ni. Ada nak tanya tak? Kok ada persoalan? Okey Kak Ya. Yang tanya sikit Okey. Contohnya katakan apa solusi terhadap ibadat-ibadat kita yang kita ilmu masa kita dulu tu kita tak ada ilmu tu. Macam mana penyelesaian dia? Okey, sekarang ni kalau kita tengok apabila kita dah tahu, mungkin dulu kita tak tahu. Jadi kalau kita tak tahu dan kita dah tahu sekarang ni, dan kita kena cek balik lah. Cek balik kemungkinan kita pernah mengalami istihadah ataupun kemungkinan cara kiraan haid kita tak betul. Kemungkinan waktu haid kita dah hukumkan suci ataupun waktu suci kita hukumkan sebagai haid. Maknanya apabila ada ibadat kita yang tertinggal, kita kena qada semula. Jadi kita ambil lah ruang-ruang yang ada sekarang ni, masa lapang kita ni, kita isilah dengan mengqadakkan solat kita ataupun kalau ada puasa kena qada, kita tak boleh abaikan. Sebab apa? Sebab apabila kita mengabaikan ibadat-ibadat ini bermakna kita tertinggal lah ibadat. Kita tertinggal ataupun kita berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bolehnya cuba cek balik. Kemungkinan dulu kita pernah mengalami istihadah ni tapi masa tu tak erti lagi. Mungkin kita kata kita hukumkan 15 hari pertama tu haid. Lepas tu baru istihadah. Ya dah. Sedangkan mungkin dari hari pertama hingga hari ke-15 tu sebenarnya ada waktu suci. Jadi kalaulah kita dah ingat dah sebab kita tak pernah tanda ya dah warna-warna darah itu. Jadi cara penyelesaiannya kita hukumkan haid kita berdasarkan adat kita. Adat kita berapa hari? Mungkin ada orang dia ingat adat dia 7 hari. Jadi 7 hari je lah. Jadi bila berlaku, maknanya istihadah ni 15 hari ni, maknanya kena ganti bermula hari ke-8 sehingga hari ke-15. Jadi sebab hari ke-16 tu mungkin kita dah mandi wajib, kita dah teruskan beribadat. Jadi hak yang kita kena qadaknya bermula hari ke-8 sehingga hari ke-15. Itu satunya. Dan kita mesti memohon keampunan lah kemungkinan kita solat waktu haid. Ya dah, sebab kemungkinan ada dua ni. Kita beribadat dalam waktu haid ataupun kita tertinggal ibadat dalam waktu suci. Kalau kita rasa kita telah beribadat dalam waktu haid, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam pada masa tu kita minta ampun tapi kita kena flashback balik, kita tengok kesalahan kita tu. Apa kesalahan kita? Itu lebih baik. Kalau kita rasa kita tak ambil cara dah sebab terlalu banyak, terpulanglah. Tapi hak lebih baiknya kita kena ambil cakna. Itu dia. Okey, jawab soalan tak Kak ya? Yang tangga semayang tu memang kita kotor tau. Nak bagi fikir kursi. Okey, kita kena kira lah tu. Contohnya mungkinlah kalau ada dah orang, kalau ada pun maknanya kalau di setiap bulan maknanya berpuluh-puluh tahun. Tu lagi senang nak kira. Senang nak kira tapi mungkin susah untuk menyelesaikan lah. Tapi kena selesai juga. Okey, jadi senang nak kiranya apabila kalau kita kata kita setiap bulan berlaku istihadah daripada umur kita sekian-sekian. Jadi kita kiralah sebulan berapa hari, maknanya bukan kalau melibatkan puasa bukan sebulan lah, setahun sahaja dalam sebulan kan. Mungkin maknanya 7 hari setahun. Jadi 7 hari setahun, kalau setahun kena kira berapa tahun.
Hak yang kena qada tu tak berganda. Hak yang fidyah tu berganda. Itu dia. Jadi kena kira. Kena kira balik. Maknanya benda tu boleh dikira. Kalau kita tak boleh nak kira sendiri, kita tanya orang yang boleh kira untuk kita. Sebab pernah berlaku. Ada orang tu dia 35 tahun. Dia tersilap lah. Dia kata dia tidak ada haid, sedangkan dia ada haid masa tu. Sebab haid dia tak keluar. Dia dalam keadaan fatrah. Maknanya apabila umur 49 tahun baru dia tahu bahawa sebenarnya dia ada haid. Jadi setiap tahun dia tertinggal dalam tempoh sebulan tu 6 hari. 6 hari haid dia. Jadi dikiralah selama 35 tahun. Jadi dia terpaksa keluarkan fidyah dia 2 lori ustaz kata. Itu. Maknanya dia cuba lakukan lah. Itu. Okey kan Kak ya? InsyaAllah. Okey. Ada lagi nak tanya? Okey, kalau tak ada, kita tengok contoh darah yang keluar. Adakah mengalami istihadah ataupun tidak? Kalau ada istihadah sughra ke istihadah kubra. Jadi kalau kita tengok daripada gambar rajah ini. Gambar rajah 1, gambar rajah 2, gambar rajah 3. Maknanya ada tak berlaku istihadah sini? Okey, kalau gambar rajah 1, gambar rajah 1 tidak ada masalah istihadah. Tak? Sebab apa kita kata tidak ada masalah istihadah? Kerana selepas darah berhenti pada hari ke-7, bermula hari ke-8, waktu suci dia. Dan waktu suci dia tu mencukupi tempoh minimum 15 hari. Jadi darah yang keluar pada hari ke-23 itu dihukumkan haid untuk kitaran baharu. Tak ada masalah. Itu dia. Jadi kita kena biasakan dengan gambar rajah seperti ini. Sebab kemungkinan kita ni menjadi penyelesai kepada anak cucu kita contohnya. Ya tak? Kalau anak cucu kita datang ke kita ataupun kita sebagai ustazah, anak murid kita datang kepada kita ataupun orang kampung mari tanya nak selesai masalah haid ni. Jadi kena guna gambar rajah sebegini untuk mengira balik. Senang. Ada orang mari kat kita ni, ustazah, saya ni mari haid mula-mula hari pertama dengan hari ketiga keluar. Lepas tu berhenti, hari keempat berhenti sampai ke hari ke-10. Lepas tu mari pula hari ke-11 tu dia mari pula. Sampai hari ke-16 dia berhenti sekejap. Maknanya kita nak buat macam mana? Jadi cara nak menyelesaikan masalah itu, kita kena mahir dalam gambar rajah ni. Itu dia. Kalau yang mari cerita gitu memang pening sikit lah kita. Maknanya kita kena kira semula, kita kena buat jadual semula. Jadi kalau bolehnya sekarang ni kita nak dedahkan kepada generasi baru ni dengan cara catatan yang betul. Cara catatan yang betul dan seperti mana yang Kak Nur wawarkan selalu, Kak Nur telah mengeluarkan diary wanita ni, yang mana dalam diary ni dia ada kalender khusus untuk mencatat perjalanan darah, sama ada darah haid ataupun darah nifas. Jadi setiap orang sepatutnya kena ada diary seperti ini. Sebab kalau kita gunakan kalender yang biasa tu, tidak tepat apabila berlaku je darah yang melebihi 15 hari ni. Kemungkinan tak jumpa jawapan dia, tak payah lah. Kemungkinan tersilap pula kira. Itu dia. Okey, gambar rajah kedua. Gambar rajah kedua ni, sampai hari ke-7 darah keluar, lepas tu hari ke-8 berhenti. Berhenti sampai hari ke-12. Lepas tu hari ke-13
keluar balik. Ni pun tidak ada masalah istihadah. Walaupun diselangi warna-warna yang berlainan. Tetapi darah yang keluar masih dalam tempoh haid, iaitu dalam tempoh 15 hari. Semua darah itu dihukumkan haid. Dan juga kita telah bincang minggu lepas, apabila darah dah berhenti, apa tindakan kita. Jadi kemungkinan hari ke-8 kita dah mandi wajib, dah kita beribadat, tapi hari ke-13 keluar semula, kita mesti berhentikan segala ibadat kita sebab masih lagi dalam tempoh haid. Kemungkinan hari ke-13 itu akan jadi haid. Itu dia. Dan darah itu sampai 15 hari. Maknanya semua darah itu dikira sebagai haid. Termasuklah hari-hari yang tidak keluar darah. 8, 9, 10, 11, 12 itu. Jadi kalau kita dah beribadat, ibadat puasa kita mesti diganti. Yang solat tu tak perlu gantilah. Mungkin kita akan dapat markah bonus, pahala bonus. Itu yang diterangkan oleh ulama. Okay. Yang seterusnya gambar rajah 3. Ada tanya kan? Ada nak tanya. Okey. Okey sudah. Waalaikumsalam Syafini. Okey. Waalaikumsalam. Syidah nak tanya seorang-seorang. Seorang-seorang sama ada Syidah ataupun Syafini. Okey. Apa Syafini dulu? Syidah dulu. Boleh je. Boleh. Nak tanya dulu je. Assalamualaikum Kak Nen. Salam. Dan semualah. Gini cerita tadi kan kata hari ke-13 tu keluar. Kalau keluar hari 13, 15 keluar, tapi dia bukan dalam bentuk lekuk. Dia dalam bentuk warna kuning tu, warna kerut sahaja. Kira haid lagi. Iya. Kalau darah tu keluar dalam tempoh 15 hari, dia tak kira darah tu warna apa. Sebabnya kalau kata keruh, bila keruh itu merupakan darah haid juga. Sebab kita ulama telah tetapkan dah, ulama Syafi'i, warna-warna darah haid ada 5 mengikut tahap. Walaupun dia berselang dengan bersih terus dah pada tempoh yang dalam di antara hari ke-7, hari ke-8 hingga hari ke-12 tu, dia bersih terus. Kemudian hari ke-13, 15 tu ada warna berwarna sikit. Dia bukan warna darah tapi warna keruh je. Okey. Dia kira juga. Okey. Hak yang ni bergantung kepada individu. Tetapi Syidah tutup dulu sekejap. Tutup dulu. Okey. Hak ni bergantung kepada individu. Andai kata individu tu dia pernah mengalami keputihan. Dia pernah mengalami keputihan. Kemungkinan bukan di akhir-akhir haid sahaja. Kemungkinan dalam tempoh suci pun berlaku keputihan ini. Dan keputihan dia sama warna seperti mana warna yang keluar pada hari ke-13 itu. Tapi hak tu maknanya apabila dia suci dah hari ke-18 dan hari ke-13 ni keluar pula. Lepas tu hak berlaku juga selepas itu. Tapi kalau selepas pada hari ke-15 ni dia tak pernah berlaku macam tu. Sehinggalah keluar darah yang baru pula. Maknanya bermula hari ke-16 cukup minimum suci dia 15 hari. Baru keluar pula haid. Maknanya dia tetap hari ke-13 itu tetap dikira sebagai haid. Tetapi kalau ada individu yang kemungkinan hari 8 ni memang bersih, suci, keluar cahaya putih dah. Iaitu qasatul baidah tu keluar dah pada hari ke-8 ni. Tetapi hari ke-13 ni keluar warna keruh, warna kuning, sikit-sikit sahaja. Dan berlaku juga selepas itu. Waktu suci yang seterusnya, hari ke-20 hari ke-21 pun ada juga warna-warna itu. Dan waktu suci dia, kalau nak kira bermula pada hari ke-16 ini, memang tak cukup.
Maknanya hari ke-25 tu memang mari dah darah. Sedangkan hari ke-22 ada warna keruh. Hari ke-19 ada warna keruh. Hari ke-25 ni memang haid dia dah, dia kata. Maknanya untuk orang ni dia terkecuali. Maksudnya warna keruh dia tu dihukumkan suci. Okey. Boleh faham ke tak setakat ni? Menjawab soalan tak Syidah? Menjawab dah insyaAllah. Okey. Maknanya berbeza atas individu lah. Ya. Sebab itu maknanya setiap individu dia kena cakna sebarang cecair yang keluar daripada faraj dia. Maknanya sama ada waktu suci, waktu haid. Maknanya dia kena perhatilah. Jadi Kak Nur rasa setiap orang memang faham tak keadaan diri masing-masing. Itu dia. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tanya. Syafin. Macam ni Ustazah nak tanya, yang gambar rajah kedua tu, kan dia suci dah masa hari ke-8 semua, kata hari ke-13, 14, 15 tu macam ada keluar darah sikit-sikit lah kita kata dia. Yeah. Tapi lepas tu contohnya hari 16, 17, 18 tu still lagi ada macam dengan AGF dia. AGF sampai ke hari ke-19 ke kita kata. Lepas tu masa hari 19 hingga 19 tu dia kena semaya ke tak masa tu? Okey, terima kasih Syafini. Okey. Kalau masalah itu dia termasuk dalam istihadah kubra. Hak yang fokus kita nak tahu istihadah kubra ni apabila hari ke-15 dengan hari ke-16 bersambung. Darah itu bersambung. Maksudnya darah keluar berterusan dan bersambung dengan hari ke-15 dan hari ke-16. Itu permasalahan istihadah kubra. Cara kira dia lain. Dia tak boleh kata 15 hari sebelum tu haid. Itu yang maksud yang dimaksudkan kita sebut tadi tu. Tak boleh nak hukumkan 15 hari pertama haid dan hari yang ke-16 seterusnya istihadah. Itu bukan. Jadi yang persoalan Syafini saat ni tu termasuk dalam kategori istihadah kubra. Nanti kita akan bincang lah tu. Hak cumanya kita nak beri faham dulu tentang istihadah sughra ni dulu. Okey tak Syafini? Okey, Ustazah faham. Nanti kita akan bincang. Okey. Okey, boleh. Saya nak tanya sekali lagi ni. Macam ke katakan seseorang tu sebulan tak mari tau. Sebulan tak mari, lepas tu keluar pula marilah orangnya macam kerja keluar tu maknanya dia cukup 24 jam. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga tu ada warna darah. Maknanya hari yang pertama, yang kedua, ketiga macam mana tu? Kira pindah ke macam mana? Okey. Jangan maknanya hari tu. Okey Kak Ya. Okey, apabila suci kita tu dah mencukupi 15 hari. Kalau sebulan tu lebih-lebih lagi lah. Ya dah. Maksudnya apabila kita dah suci minimum 15 hari, tiba-tiba keluar darah. Darah tu pula bukanlah darah warna darah. Maknanya kita kata hak biasa-biasa kita alami haid. Dia mari keruh. Jadi keruh tu juga merupakan isyarat ataupun memang warna haid yang kita sebut tadi tu. Dalam mazhab kita ada 5 warna. Termasuklah keruh. Keruh ni tak kira dia mari awal ke, dia mari akhir ke. Dalam tempoh 15 hari dia dihukumkan sebagai haid. Okey. Jadi tindakan kita hari pertama apabila keluar darah. Warna tu warna. Jadi kemungkinan orang dia ingat gini. Dia ingat keputihan ni sebab dok berwarna lagi sebab lama tak dok ya dah ataupun orang dah menopause. Mungkin dia kata keputihan. Dia pun solat. Solat ketika itu di atas keyakinan dia. Maknanya tak apa. Maknanya dokkanlah kita tiba-tiba maknanya dah mungkin dah menopause berpuluh-puluh tahun tiba-tiba ada warna kuning-kuning. Kita pun berhenti terus solat. Ya dah. Memang kalau dari segi logiknya kita akan kata ianya mungkin keputihan. Ya dah. Okey. Jadi andai kata kita dah solat waktu itu kita dah caralah maksudnya kita ingatkan bukan haid. Okey, kita pun solat tiba hari ketiga mungkin baru keluar.
Mungkin hari kedua tu tak ada, hari ketiga tu baru keluar merah. Bila keluar merah tu memang kita tak boleh dah lah. Kita nak semayang-semayang tu sebab dah ada warna. Dah ada warna merah tu. Warna merah ni memang kita tahu bahawa dia haid dah ni. Kita pun kena berhentilah solat hari ketiga. Walaupun hari kedua tu kita dah solat. Sebab atas keyakinan kita. Keyakinan kita bahawa dia tu sebagai keputihan. Kan? Okey. Jadi tiba-tiba hari ketiga keluar darah. Hari kelima dah cukup 24 jam. Rupa-rupanya memang bermula hari pertama tu dah dihukumkan sebagai haid dah. Bermakna tidak ada kewajipan kita mengqada lah. Mengqada solat ke apa-apa. Jadi kemungkinan kita kata kita tersolat dalam waktu haram. Tapi tak berdosalah kita sebabnya di atas keyakinan kita dah tadi bahawa hari pertama tu kemungkinan kita kata memang keputihan sebab dah penuh lagi haid. Dah berapa pula sebulan dah tak ada. Contohnya. Tapi kalau kita ni sedang menunggu-nunggu haid dan memang ada signal, contohnya ada rasa sakit perut, pening kepala yang mana simptom-simptom ini telah berlaku ketika dulu-dulu yang kita akan kedatangan haid. Maknanya ketika itu memang kita akan boleh dihukumkan sebagai haid lah yang keruh tu. Itu dia. Terutama orang yang muda-muda. Mungkin haid dia terlewat lah. Maknanya suci tu sampai 30 hari. Tapi kalau diikuti dengan simptom-simptom haid, maknanya hak keruh tu memang haid. Kita kena berhentikan solat. Tapi kemungkinan kita tak pernah lagi berlaku begitu. Maknanya hak tak ni lah. Hak Kak Nur cerita tadi, kemungkinan kita anggarkan ia tu sebagai keputihan. Itu dia. Okey, menjawab soalan ke tak? Jadi Kak Ayah faham maknanya hak yang Kak Ayah tanya ni masa untuk anak lah. Sebab dia lama nak mari tau. Kalau orang menopah tu memang okey. Yang pertama ni pegang tu. Jadi maknanya kira yang pertama yang kedua tu kira haid dah lah jadinya. Bagi orang muda-muda lah sebab lama dia tak mari kan. Sebab masalah anak Kak Ayah pun, anak Kak Ayah pernah mengalami keputihan juga Kak Ayah kan? Tapi maknanya dalam tempoh yang mana sebulan dia tak mari tu, jadi dia menunggu-nunggu lah maknanya hari yang pertama yang pada sampai itu tu kira haid dah lah tu. Kalau ada simptom yang mana kita akan mari haid tu kita rasa macam ke sakit pinggang ke kan, maknanya kira haid lah. Maksudnya kalau dia tak solat pun pada hari pertama tu tak dosa lah sebab itu dia dah ada simptom-simptom signal dia tu. Dan dia pun maknanya masih muda dah memang suci dia tu dah melangkaui hari ke lebih dah, maknanya 15 hari kan. Itu. Okey, cara bertindak dia gitulah. Okey, sama. Okey, ada soalan? Okey, kita pergi kita tengok permasalahan istihadah dalam haid. Okey, ni. Ustazah, nanti ada record tak kelas ni sebab sini bising, saya tak dengar molek lagi. Gini, Kak Anu tak boleh nak record apa yang ni, record komputer ni, maksudnya ada gambar rajah ni. Kak Anu hanya record biasa, kamera biasa je yang mungkin dengar suara je. Mungkin nampak Kak Anu je, tapi gambar rajah tak nampak lah. Itu sebab kalau ada orang yang ada komputer versi baru, dia boleh tekankan lambang window ni dengan G. Cuba kalau orang yang guna laptop versi baru, tekan lambang window dan G dalam masa yang sama, dia akan keluar ikon record. Tu. Jadi insya-Allah kalau dengar suara tu, insya-Allah bolehlah Kak Nur rakam. Okey. Okey, kita terus. Kalau ada yang report, sebabnya ni ada tamu. Baru tak kira ada tamu mari. Jadi terpaksa pasang sambil pergi mari dengan tamu saat ni. Syida. Jadi baru tu baru boleh mula ikut kelas tu. Syida ada laptop tak Syida? Laptop lama kot sebab saya punya tu lama. Saya guna ni
Ada laptop cuma tak buka sebab pakai ni je. Nak suruh buka ke? Tapi saya Gini. pakai Apple. Sebab saya lain punya sistem. Yelah. Saya Apple. Sebab Kak Nur ni boleh rekod, tapi apabila Kak Nur tekan-tekan tu kan, nak tukar kepada gambar raja tu, jadi bila tekan dah stop record. Itu masalah. Kak Nur boleh je record. Kalau Kak Nur sebagai pendengar, Kak Nur boleh record. Nanti saya cuba buka laptop. Sebabnya laptop saya Apple, punya dia lain. Lain sikit. Ya, tapi kalau yang biasa ni, kalau versi 2010, Windows 2010 you boleh tekan Windows capur G. Dia akan keluar. Kalau dulu sebabnya kena buka dululah. Okeylah. Okey, kita Tinggal awal-awal tinggal. dah apa Kak Rashidah, Kak Nur record ni lah. Kalau biasa-biasa tu lah, macam Kak Nur record yang lepas tu. Okey. Kita tengok gambar raja seterusnya. Di sini ada masalah istihadah. Tak? Berdasarkan gambar raja ni, kita tengok haid 7 hari. Hari ke-8 bermula suci. Bermula suci. Dan kita kena ingatlah, minimum suci ialah 15 hari. Tapi dalam gambar rajah ini, suci tak cukup. Suci tak cukup. 12 hari je suci, betul-betul suci ni. Hari ke-20 ni dah mari darah pula. Jadi apabila suci kita tak cukup, maknanya kita kena curilah. Curi hak yang ada darah pada hari ke-20 tu. Jadi suci kita tak cukup 13 hari lagi. 12 hari je suci ni. Bermula hari ke-8. Hari ke-8 sehingga hari ke-19 baru 12 hari. Nak 3 hari lagi. Jadi semua darah pada hari ke-20, 21, 22 ni menjadi istihadah. Istihadah sughra lah. Sebabnya berlaku dalam tempoh minimum suci. Itu dia. Okey, boleh? Ada nak tanya tak setakat ni? Mengenai gambar rajah ni? Okey, tak ada. Tak ada, kita pergi ke seterusnya. Ini permasalahan istihadah kubra. Ni baru menunjukkan berlakunya istihadah kubra berdasarkan gambar rajah atas. 7 hari, ni bagi yang catat lah. Kalau bagi yang tak catat, kemungkinan berlaku seperti gambar rajah 2. Kalau yang ataupun gambar rajah 2 ni ada 2 kemungkinan. Satu, kemungkinan dia tak catat, dia tak ingat warna-warna. Yang kedua, dia catat tapi memang darah tu sewarna sahaja. Itu dia. Okey, jadi kalau kita tengok gambar rajah di atas ini, darah yang keluar itu melebihi 15 hari. Secara bersambung, hari 15 ada lagi warna kuning. Hari ke-16 pun ada lagi warna kuning tu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan istihadah kubra. Jadi cara nak selesaikan permasalahan yang seperti ini mesti guna kaedah. Yang pertama, kaedah tamyiz. Yang keduanya, kalau tak boleh guna kaedah tamyiz, kena guna kaedah adat. Bila masa nak guna kaedah tamyiz? Kaedah tamyiz kita boleh gunakan apabila cukup syarat tamyiz. Cukup syarat tamyiz. Itu dia. Jadi sebab itu pentingnya kita mencatat darah-darah ini. Apabila berlaku sahaja darah yang melebihi 15 hari secara bersambung, dia kena rujuk kepada darah-darah tersebut. Sama ada darah kuat ataupun darah lemah. Itu dia berlaku istihadah kubra. Tak sama dengan istihadah sughra. Istihadah sughra tak perlu tengok warna-warna darah. Cukup menggunakan kaedah taqwim dalam menyelesaikan masalah haid dan juga istihadah tadi.
hak tadi hak yang kita terang sebelum ini ni. Ni istihadah sughra lah ni. Maknanya apabila kita nak selesaikan hari ke-20, 21, 22 ni, kita tak pun tanya warna-warna ni warna apa. Dah, kita terus hukumkan ianya sebagai istihadah. Ni hari ke-20, 21, 22, 23 ni. Itu dia. Tapi kalaulah berlaku macam ni, hari ke-15 dengan hari ke-16 tu bersambung, barulah kita kena tengok kepada warna-warna darah terutamanya lah. Sebab yang seperti mana yang Kak Nur sebut pada siri-siri yang lalu, sebenarnya kita nak kenal darah kuat dan darah lemah, kita rujuk kepada 3 aspek, 3 unsur. Satu warna, yang keduanya sifat, yang ketiganya bau. Itu dia. Okey. Jadi kalau hak tadi tu tak perlu kepada warna. Hak yang darah dia tu memang hari ke-15 tu tak ada, ataupun hari ke-15 ada, hari ke-16 tak ada. Barulah dikira terus mengikut kaedah takwim. Itu dia. Okey, yang seterusnya. Kita tengok gambar rajah ini. Ada 4 gambar rajah. Semua gambar rajah itu yang mana darah melebihi 15 hari. Iaitu berhenti pada hari ke-18. Jadi setiap satu gambar rajah itu cara penyelesaiannya berbeza. Walaupun 18 hari darah keluar. Mungkin gambar rajah 1 Syidah. Gambar rajah 2 contohnya Kak Iyah. Gambar rajah 3 Kak Nong contohnya. Tapi haid tak sama. Bilangan haid tu tak sama. Okey, siapa nak selesaikan gambar rajah 1? Ataupun nak terangkan? Kalau boleh terang tu fahamlah. Mudahlah maksudnya. Ada dah nak terang? Syidah boleh terang tu Syidah? Ke tak ada? Apa sebenarnya kejap. Kejap. Okey. Saya percaya dalam laptop tu. Dah apalah mulalah. Cuba tengok dulu. Okey. Hari yang kes yang pertama, hari pertama hingga hari ke-7 tu dia darah kuat tau. Yang situ tak. Kemudian diikuti dengan 8, 9, 10 sampai ke 18 tu dia darah yang bersambung lah kiranya tak, di antara 15 dengan 16 hari tau. Ya. Jadi sini dikira sebagai istihadah kubra. Jadi cukup pada tempoh yang ke-15 tu dia kena semayang. Hari ke-16 tu tak. Tapi dia kena rujuk juga dulu kepada yang sebelum kan. Tengok pada yang sebelum, adat yang sebelum tak. Betul ke tak tahu tu. Biar terang dulu. Jadi kalau adat dia yang sebelum tu dia ikut tengok hari dia berapa hari, maka belum ni ada dah soalan tapi tak ada ingat pula tu. Tak apa. Jadi kalau adat hak sebelum tu pada hari yang ke berapa hari, maka hak selebihnya dikira sebagai suci dah. Betul. Benar. Okey, tu okey. Itu mungkin kefahaman Syidah lah. Okey, ada orang lain. Orang lain boleh tak nak cerita? Hak yang faham dah cara kira. Kak Yah? Kak Yah ke siapa-siapa? Kak Yah mana? Okeylah, untuk Tak apa tu lagi Bagi tu apa diri awal tu. Okeylah. Tak apa. Okey, kalau kita tengok gambar rajah pertama. Tadi disebut kaedah yang kita kena gunakan apabila berlaku istihadah kubra,
kita guna sama ada kaedah tamyiz ataupun kaedah adat. Yang pertama mesti guna kaedah tamyiz. Apabila darah-darah itu boleh ditamyiz. Okey, jadi gambar rajah pertama ni atas sekali ni boleh ditamyiz. Sebabnya kita tahu catatan darah kita tu 7 hari darah kuat. Maknanya hitam dengan merah, darah hitam merupakan darah yang kuat. Kena ingatlah tahap-tahap darah tu. Yang pertama darah hitam diikuti dengan warna merah. Ketiga perang ataupun coklat kita kata. Yang keempatnya kuning dan yang kelimanya keruh. Okey, jadi hitam tu lebih kuat daripada merah. Bermakna darah hitam lah akan dihukumkan sebagai haid. Sebab dia lebih kuat daripada darah merah. Darah merah ni dihukumkan lemah lah berbanding dengan hitam. Sebab ada 2 tahap sahaja. Jadi haid kita 7 hari. Pada hari ke-16 tu memang kita kena mandi wajib. Dan dalam masa yang sama kena analisis balik berdasarkan catatan kita. Apabila hari ke-16 tu kita tahu darah kita, haid kita 7 hari, bermakna kita kena qada lah hari-hari yang kita telah tidak tunaikan pada hari ke-8 ni. Sebab hari ke-8 tu memang kita tak tunaikan sebab kita ingatkan mungkin berhenti pada hari ke-15. Bila berhenti pada hari ke-15 semua haid. Dah. Kita tak boleh lah awal-awal lagi kita pun shortcut dah. Sebab hari 7 hari ni darah kuat, hari ke-8 darah lemah. Kita pun mandi wajib. Tak boleh. Sebab dia tak melangkaui lagi hari ke-15. Jadi dalam perjalanan kita telah tidak solat pada hari ke-8. Itu hari ke-16 tu baru kita tahu bahawa kita kena qada semula solat kita pada hari ke-8 sehingga hari ke-15. Bermakna 8 hari kita kena qada. 7 haid, 8 istihadah. Jadi bermula hari ke-16 tu dah mula istihadah selagi warna lemah daripada hitam. Itu dia. Kalau seterusnya warna merah memanjang sampai 4 tahun pun 4 tahun lah istihadah kita. Ya? Ustazah, nak tanya deh. Boleh. Apa kita apa masa hari ke-8 hingga 15 tu dia kena qada Ustazah? Sebab telah dihukumkan waktu istihadah. Waktu istihadah ini merupakan waktu suci. Waktu suci yang mesti beribadat. Memang pada dalam ketika perjalanan yang kita lalui hari ke-8 tu kita tak tahu pun darah tu akan jadi istihadah. Kemungkinan akan jadi haid apabila darah tu berhenti dalam tempoh 15 hari. Mungkin berhenti pada hari ke-12. Kalau berhenti pada hari ke-12 semua haid. Tiba-tiba darah tu tak berhenti pada hari ke-15 ni. Hari ke-16 ada lagi. Bila ada lagi pada hari ke-16 tu baru kita kena hukumkan balik haid kita. Kena tengok balik dari awal lagi tu. Kena periksa semula catatan kita. Kan kakak Kak Nur pernah pesan ke Syafini kan. Syafini pernah mengalami istihadah. Jadi berdasarkan catatan kita tu lah kita boleh hukumkan hak mana sebenarnya haid kita. Sebab darah telah melebihi 15 hari. Tapi kalau darah tu tak sampai 15 hari, mungkin 14 hari, hari ke-15 tak ada, tapi hari ke-16 ada. Maknanya haid kita 14 hari. Hari ke-16 tu maknanya dihukumkan istihadah. Itu dia. Sebab ia tak bersambung. Hari ke-15 dengan 16 tu tak bersambung. Itu fokus kita. Kita kena pegang situ. Okey? Tanya sekiranya. Kalau yang sambung maksudnya bukan haid lah Ustazah. Kalau dia tak bersambung tu kita kira haid ke kan? Ke saya salah faham? Macam ni. Kalaulah hari ke-15 tak ada. Hari ke-16 ada. Hari 14 ada. 15 hari tak ada. Maknanya darah itu tak bersambung dengan antara hari 15 dengan 16. Ia tak bersambung. Tak bersambung tu maksudnya kita tengok darah yang lama mana ada darah sehingga hari ke-15. Kalau 14 lah. Itu dia. Faham ke tak? Ke Kak Nur terambol nak? Orang lain boleh faham ke tak? Faham dah, Pak. Faham tak Syafini? Maksudnya kalau dia berterusan sahaja daripada hari pertama
Kemudian hari ke-7 tu darah perlahan sehingga 18 hari. Hari ke-18, maka yang tu kita kena kira semula tengok hari kuat sahaja diterima sebagai haid. Ya. Yang selebihnya dikira sebagai istihadah. Ya. Kemudian sekiranya hari pertama sehingga hari ke-14 ada darah kuat dan diikuti darah perlahan, darah slow. Hari ke-15 dia bersih, dia pun mandi wajib. Tiba-tiba hari ke-16 ada balik, maka 16-17 ada balik, maka haidnya dikira sehingga 14. Tak kira lah sehingga 7 tadi, dia kena kira sehingga 14 yang bersih. Ya. Biarpun waktu kuat, waktu perlahan kerana dia ada putus pada hari ke-15. Ya. Kan? Ya. Okay. Gitulah maksudnya kan? Ya. Faham. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, ada nak tanya? Biar kita betul-betul faham. Okey dah. Okey. Jadi kalau kita tengok setiap gambar rajah itu bersambung. Hari ke-15 dengan hari ke-16 tu bersambung. Sebab itu kita namakan ini permasalahan istihadah kubra. Bila berlaku istihadah kubra, kita nak selesaikan permasalahan haid dan istihadah ni. Maksudnya kita kena guna, yang pertama kena guna kaedah tamyiz dulu. Maksudnya apabila darah itu boleh ditamyiz, kena guna kaedah tamyiz. Kalau tak boleh tamyiz, barulah kita guna kaedah adat. Macam Syidah kata tadi. Syidah kata apabila ada dua warna darah kuat, darah lemah ni, kita kembali kepada adat. Tak betul. Tak boleh kembali lagi kepada adat. Kita kena guna kaedah tamyiz. Tamyiz dulu. Tamyiz dulu. Kalau tak boleh nak tamyiz, barulah guna adat. Ya. Tu. Okey. Okey, kita tengok gambar rajah kedua di bawah tu. 7 hari merah. 7 hari merah, lepas tu diikuti dengan darah hitam. Jadi darah hitam ni berada di kemudian, berada di belakang. Jadi kita kena tengok walaupun 18 hari sama je seperti tadi. Sebenarnya berapa hari tu? Hari ke-16 tu kita boleh mandi wajib ke tak? Tak boleh. Tak boleh mandi wajib. Kena bermula daripada 8. Okey. Hak ni barulah kita tak boleh mandi wajib pada hari ke-16. Kalau ada setengah orang, apabila orang tanya dia, contohnya dia tanya, Ustaz, saya period saya ni hari ke-16 dah hari ni. Macam mana nak kira haid? Ada setengah ustaz tu kata, 15 hari haid, hari ke-16 tu mandi wajib. Memang salah. Tak betul. Dan cuba kita tengok macam mana cara nak selesai. Okey, hari pertama darah merah. Mungkin kita biasa-biasa kita kenal lah darah kita kan. Ataupun kalau kita kata hari ke-8 tu lebih kuat daripada hari ke-7. Mungkin hari pertama tu kuning, ya mari kuning-kuning koko. Hari ke-8 tu semakin kuat. Semakin kuat daripada hari sebelumnya. Maksudnya bila hari ke-8 tu darah kuat, kena berhati-hati. Sebab hari ke-16 bila darah kuat, kita tak boleh mandi wajib pada hari ke-16. Kerana kita kena tengok tamyiz, kita kata kaedah tamyiz tu. Bila kita nak guna kaedah tamyiz, syarat tamyiz mesti darah kuat akan dihukumkan sebagai haid. Jadi ni darah kuat hitam ni akan dihukumkan sebagai haid. Kita tengok hari ke-8 tu merupakan hari pertama bagi darah kuat yang akan dihukumkan sebagai haid. Dan mesti darah hitam ni dia tak boleh lebih pula pada 15 hari. Sebab haid hanya dihukumkan maksimum 15 hari sahaja. Kalau lebih pula darah hitam ni keluar, maknanya tu kaedah lain pula. Nanti kita akan pergi ke seterusnya. Cuma hari ni kita tengok dulu kaedah macam mana nak guna kaedah tamyiz ni. Okey. Jadi hari ke-16 tak boleh mandi wajib. Bila nak mandi wajib? Kena tengok apabila darah kuat itu berhenti.
Ataupun darah tak berhenti tapi telah bertukar kepada lemah semula. Contohnya hari ke-19 warna merah pula. Warna cair ataupun warna keruh. Warna koko contohnya. Koko lebih lemah daripada warna hitam. Hari ke-19 baru kita boleh mandi wajib. Bila mandi wajib hari ke-19, kita kena kira semula. Tengok balik hari pertama hingga ke-7 tu, darah lebih lemah daripada warna hitam ni. Hari ke-8 tu. Bermakna bermula hari ke-8. Hari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Jadi 11 hari darah kuat. 11 hari tu lebih tak lagi 15 hari. Tak lebih lagi 15 hari. Bermakna darah hitam boleh dihukumkan sebagai haid. Jadi apabila dihukumkan haid tu 11 hari, kena qada hak yang dijadikan, yang dihukumkan istihadah tu. Maknanya hari pertama, kedua hingga 7 tu merupakan waktu istihadah kita. Jadi kena qada balik lah. Hari ke-19 tu kita dah tahu dah. Haid kita 11 hari. Hak 7 hari tu sebenarnya istihadah, kena qada. Okey, ada soalan? Ustazah, yang 7 hari tu kita kena qada lah semayang maksudnya. Ya, kena qada semula semayang kita. 7 hari. Okey, ada soalan lagi? Tak ada dah. Okey. Jadi kalau hari ke-19 tu yang mari pula darah. Ada setengah orang mari darah seterik ni. Tapi dia boleh beza. Dia boleh beza warna-warna darah tu. Bila boleh beza warna-warna darah, inilah kaedah dia. Okey. Jadi hari ke-19 mungkin merah pula. Sapalah seterusnya. Bila sapa seterusnya lah istihadah. Selagi tidak ada warna kuat. Faham? Selagi tidak ada warna kuat. Tu. Okey. Boleh? Boleh pergi yang gambar rajah ketiga. Gambar rajah ketiga, kita tengok bukan 2 tahap darah kita. Ya dah? 3 warna ada tu. Bermakna 3 tahap. Hitam, merah dan kuning. Okey. Bila darah yang keluar itu melebihi 2 tahap, kita boleh gabungkan warna kuat dan warna sederhana. Bermakna kalau 3 tahap, ada lemah, ada sederhana dan ada kuat. Itu dia. Jadi, darah kuat inilah yang akan dikira sebagai haid dan juga darah sederhana itu. Darah sederhana tu boleh gabungkan dengan darah kuat. Contoh, hitam, merah, kuning. Kuning yang paling lemah. Bermakna hitam dengan merah boleh digabungkan. Hitam dan merah boleh digabungkan. Nak gabung dia ada syarat pula. Tak apalah Kak Nur sebut je dulu. Nanti kita akan masuk juga tajuk ni. Cuma Kak Nur nak ceritanya ni. Walaupun kita kata darah tu bilangan hari sampai hari ke-18 tu orang khabar 18 hari belaka. Tapi apabila kita tengok kepada warna-warna darah, jadi setiap gambar rajah ataupun setiap orang tu tak sama haid dia. Kerana mengikut tamyiz, mesti berdasarkan darah kuat akan dihukumkan sebagai haid. Itu dia. Okey, dan kita tengok gambar rajah ketiga ni. Hitam dengan merah. Apabila digabungkan, baru 6 hari. Dia tak melebihi 15 hari. Bermakna boleh gabung. Dah hak merah kediang tu boleh gabung ke tak? Tak boleh. Sebab diselangi dengan warna lemah tu. Kalau dia duduk seterik, baru boleh gabung. Contohnya sapa 12. Merah. Baru boleh. Kalau dia duduk tengah, diselangi dengan warna yang lemah tu, tak boleh gabung. Tak boleh nak langkawi gitu. Itu dia. Okay, jadi 6 hari sahaja haid dia. Selepasnya adalah istihadah. Hari ke-16 lah mandi wajib tu. Sebab hari ke-16 tu darah lemah daripada warna hitam. Okey, boleh faham? Ada soalan?
Okay, faham. Yang gambar ketiga tu maksudnya hari ketujuh tu dia tak mandi wajib lagi lah. Hari ketujuh jangan mandi wajib lagi. Sebab darah tu kita tak tahu berhenti bila. Kan? Hari ketujuh kalau dalam perjalanan, memang kita tak tahu darah tu berhenti ke dok esok ke, lusa ke. Selagi dok sampai 15 tu, maknanya jangan mandi wajib lagi. Kalau darah tu melebihi 15 hari secara bersambung tu baru kita kena kira. Kena kira semula bahawa 6 hari je. Tapi kalaulah dalam perjalanan tu darah tu berhenti hari ke-15. Maknanya 15 hari lah haid. Jadi sebab tu kita tak boleh mandi lagi hari ke-7 tu. Hari ke-7 tu kita tahu dah bahawa jadi istihadah tu hari ke-16. Sebab hari ke-16 tu kita kena kira balik. Sebab dia dah melangkaui hari ke-15. Faham? Ke tak faham lagi sini sebenarnya? Siapa tak faham lagi? Ke Syafi ni duduk tempat bising tak apa jelas? Sebab dekat dalam main dia ke dia bunyi muzik gitu tu yang tak jelas sangat, tapi dah lah sikit-sikit hak Nisa cerita tu. Gini maknanya kita tengok darah tu kalau ia tak melangkaui 15 hari maknanya semua haid. Cumanya apabila dia dah melangkaui 15 hari, hari ke-16 tu kita nak mandi wajib ke tak mandi wajib ke bergantung kepada darah kita pada masa tu. Kalau darah lemah dah daripada hari-hari sebelum tu, maksudnya kita boleh mandi wajib. Dan bukan kita mandi wajib saja. Kita kena semak balik. Kena tengok balik. Sebenarnya berapa hari haid kita. Jadi kalaulah ada 3 tahap ini, warna yang kuat boleh digabung dengan warna sederhana. Hak lemah sahaja akan dikira sebagai haid, sebagai istihadah. Itu dia. Cuma tadi Kak Nur sebut hak merah tu kan ia sederhana tapi tak boleh gabung dengan menjadi haid sebab dia diselangi dengan darah lemah. Sebelum tu ada warna kuning. Maksudnya ia tak boleh nak duduk juga sama dengan warna merah tu. Faham tak orang lain? Okey, Kanur. Katakanlah pada hari ke-15 tu dia darah merah kan. Lepas tu hari ke-16 dia mari pegang. Okey. Kalau kita adakah dikira sehingga hari ke-6 sahaja ataupun dikira pada hingga hari ke-15 tu? Okey. Hak tu kalau pegang tu dia lebih lemah daripada merah. Maksudnya bila darah tu lemah daripada hitam. Maksudnya boleh mandi wajib. Pada hari ke-16. Hari ke-16 tu. Maknanya biarpun dia berterusan tapi warna dia dah berubah pada hari ke-16, maka dikira haid dia biarpun okey macam tadi samalah maksud sayanya hari ke-6 tu dia darah lagi. Kemudian hari 7, 8, 9, 10 tu 12 tu dia warna keruh. Kemudian 13 hingga 15 dia ada darah merah. Kemudian pada hari ke-16 tu dia warna lain. Okey, warna lain yang lebih lemah. Daripada hari ke-15. Okey, maksudnya hari ke-16 bila lemah daripada hitam. Maksudnya kita tengok lemah daripada warna hitam. Jadi dia lemah lah. Maksudnya sebab hitam tu dah jadi haid dah. Jadi kalau ada warna yang lebih lemah daripada hitam tu akan dihukumkan sebagai istihadah. Maknanya hingga ke-15 tu masih boleh dikira sebagai haid lagi lah. Dah nak kira warna pula kan ia sambung. Bila bersambung hari ke-15 dengan hari ke-16, dia dah termasuk dalam kategori istihadah kubra. Bila maksud saya Kanur, hari ke-15 tu darah dia warna merah. Hari pertama hitam, yang peringkat pertama 3 hari pertama tu hitam, 3 hari kedua merah, hari ketiganya hari ke-7 tu sehingga 12 tu keruh. Kemudian datang balik pada hari ke-14, 13, 14, 15 tu darah merah. Tiba-tiba hari ke-16 tu dia datang warna perak.
Okey, betul dah. Kak Nur faham dah. Syidah sebut tu. Maksudnya yang pertama sekali, apabila darah keluar daripada faras kita, kita kena tengok adakah darah itu bersambung pada hari ke-15 dengan 16 tu. Tu fokus utama. Apabila darah tu bersambung, maksudnya hari ke-15 ada, hari ke-16 ada, mesti dia tergolong dalam istihadah kubra. Bila berlaku istihadah kubra, kita nak selesaikan permasalahan itu, kita kena rujuk kepada kaedah tamyiz. Bila rujuk kepada kaedah tamyiz, kita akan hukumkan darah kuat sebagai haid, darah lemah sebagai istihadah. Bermakna kalau hari ke-16 tu tak kira lah warna keruh ke warna perang ke warna apa, warna merah sekalipun, sebab dia dah lemah daripada hari pertama. Jadi dia istiadah lah. Maksudnya boleh mandi wajib. Dan mandi wajib kita tu bukan setakat mandi wajib sahaja. Kena buat analisis balik. Berapa hari? Ya? Kak Nur, saya cuma nak pastikan bila dalam keadaan gitu, bila hari ke-15 dengan 16 tu warna darah dia tak sama. Jadi kita nak kira haid kita pada hari ke-6 ke pada hingga hari ke-15? Apa nak kira hari ke-6-nya? Maknanya dikira juga lah hari ke-15 tu biarpun dia bersambung tapi bersambung dengan warna berbeza. Lah, Kak Nur rasa Syidah tak faham lagi ni agaknya. Gini. Tak bagi kaedah yang kaedah 15 dengan 16 tu bersambung Kak Nur kata dia akan jadi kubra. Okey, bila kubra? Bila dia diputuskan di tengah situ dengan warna keruh tu kan. Dah katakanlah dia macam ya Allah, ginilah Syidah. Apabila kita nak hukumkan haid, maksudnya sampai ke hari ke-16 tu sebenarnya kita ni seorang mustahadah. Seorang yang mengalami istihadah. Dan sebab hari ke-16 tu. Hari ke-16 tu kita berada pada hari ke-16 tu. Okey. Lepas tu apabila kita dengar dulu Kak Nentera ni. Apabila kita tahu kita ni menjadi seorang yang mustahadah, kita kena kira balik berapa hari haid kita. Okey, kalaulah haid kita tu 2 tahap, darah tu 2 tahap, maksudnya darah kuat sebagai haid. Contohnya gambar rajah pertama tadi tu 7 hari haid kita. Maknanya 7 hari lah haid kita. Manakala hari ke-8 sehingga hari ke-15 tu kita kena qada. Tetapi kalau darah tu lebih daripada 2 tahap, maksudnya 3 tahap. Jadi kita boleh gabungkan warna kuat dengan warna sederhana. Maksudnya kita berada pada hari ke-16. Jadi kita nak tahu haid kita ni berapa hari dan berapa hari kita kena qada solat kita tu. Iaitu kita boleh gabungkan hak warna hitam dengan warna merah. Maksudnya 6 hari haid kita. Jadi haid kita tu 6 hari bermula hari ke-7 sehingga hari ke-15 kita kena qada. Sebab hari ke-7 tu warna yang lemah. Warna lemah itu akan dihukumkan sebagai istihadah. Jadi apabila ada 3 tahap boleh digabungkan. Maksudnya darah kuat dan darah lemah boleh digabungkan. Maksudnya warna hitam yang pertama dengan warna merah yang kedua saja. Hak 13 tu tak boleh gabung. Sebab dia diselangi dengan warna keruh. Tu kaedah dia. Jadi haid kita hanya 6 hari sahaja, iaitu gabungan daripada warna kuat hitam dengan warna sederhana merah tu. Hak yang pertama, hak 13 tu tak termasuk. Hak itu akan dikira sebagai istihadah. Dia tak boleh. Dia tak boleh nak campur dengan 6 hari tu. Hak tu mesej utamanya. Sebab dia ada diselangi dengan warna lemah tu, warna kuning tu lemah. Jadi kita tak boleh nak melangkaui. Kita nak gabung juga warna merah tu, tak boleh. Itu maksudnya. Boleh faham ke tak setakat ni? Boleh. Maknanya kita hingga 6 je lah yang dikiranya. Warna? Hingga 6 je lah yang dikiranya. Biarpun pada 15-16 tu warna darah berbeza, dia tak ambil kira. Dia tak ambil kira dah. Apabila darah yang diselangi dengan lemah, maksudnya warna hari ke-7 tu dah lemah, mari pula darah kuat selepas itu pula pun tidak dikira. Nanti dia ada hak khusus kalau warna hitam juga. Contohnya
1 hingga 3 hitam, lepas tu merah, lepas tu lemah. Lepas tu hari ke-13 dia mari hitam pula. Tu dia ada kaedah khusus. Panjang lagi ceritanya. Kena tengok pula hitam tu adakah istimrar ataupun lam yastamir ataupun warna yang lemah itu istimrar ataupun tidak istimrar. Itu ada kaedah dia lagi. Cumanya Kak Nur bawa ni contoh yang peringkat basic lagi lah. Sebelum kita masuk ke kaedah-kaedah yang rumit. Sebab itu kita kata rumitnya nak selesaikan permasalahan istihadah kubra ni. Sebab ni pun dah rasanya pening dah. Tengok tu warna-warna tu. Jadi yang kita kena pegangnya, apabila guna kaedah tamyiz, mesti darah kuat itu akan dihukumkan sebagai haid. Lepas tu, apabila kalau darah selang-seli warna-warni pula ni, macam mana cara nak kira? Tu. Okey, kita tengok selagi contoh. Okey. Jah. Dia masalah sini. Dia masalah sini. Kalau kata dia sampai 15 hari je, dia sampai 15 hari je, dia tak kira warna apa-apa pun. Kalau sampai 15 hari je, maknanya haid belaka lah. Je. Kalau kata 3 warna. Kalau maknanya di sini ni yang kita tengok 3 warna ni, bila dia terjadi 15, dia sambung dengan 16, 17, 18 tu baru kita kira kan. Ya. Masalah sini maknanya 15, 16 bersambung tu lah kan. Ya. Maknanya kalau dia sampai 15 je, warna apa-apa kita tak kira, maknanya semua haid lah. Semua haid. Hak tu kita tergantung tu. Okey. Alhamdulillah. Faham dah tu. Baru nampak tu. Maknanya hak fokus hak nak tekankan di sini ni permasalahan istihadah kubra dan cara nak selesaikan tu. Itu dia. Sebab dia berbeza dengan hak 15 hari mari warna-warna pun tak ambil kira. Yang apabila betul hak 15 dengan 16 tu bersambung tu. Kalau hari sebelum tu dok mari, contoh kita tengok gambar rajah keempat. Gambar rajah keempat, hari keempat dah suci. Tak ada dah. Tak ada keluar darah. Cara-cara nak pastikan bersuci dah kita sebut dah sebelum-sebelum ni. Tapi kena tahulah, jangan ambil remeh benda tu. Kena pastikan poin-poin penting tu. Kena faham kalau kita sebagai ustazah, hak tu yang kena. Walaupun masa orang mari tanya kita dok cerita, tapi kita kena faham sendiri. Tu. Okey. Syidah nak tanya ke? Tu faham dah insyaAllah. Mana hak yang ke gambar aja kepak. Dulu lihat catat hak yang 3. Okey, kalau gambar raja keempat, hari keempat tu dah tak ada dah darah. Maknanya memang bersih dah. Mandi wajib apa serba, semayang puasa apa serba. Tiba-tiba hari ke-7 mari. Bila mari kita tengok adakah dia tempoh 15 hari lagi. Kalau memang 7 hari tu memang dalam tempoh 15 hari. Okey, berhentikan segala ibadat kita. Kena yakin itu haid juga tu. Mari tu. Okey. Jadi hari ke-8 tak berhenti, 9 tak berhenti, 12 tak berhenti. Lepas tu bertukar warna macam-macam pula. Tukar pula kepada warna merah hari ke-13 macam tak berhenti. Hari ke-14 ada, 15 ada, 16 pun ada. Okey, 16 ada. 16 tu warna merah. Warna merah tu lemah daripada hitam tu sebab hitam dah ada. Bermakna kita boleh mandi wajib pada hari 16 tu. Okey. Hari ke-16 mandi wajib. Kita pun semak balik. Oh, rupanya haid aku ni berapa hari ni. Berapa hari ni hari ke-16 mari lagi tak kan lah istihadah hari 16 istihadah saja 15 hari haid. Tak. Hari ke-16 kita pun tengok. Oh, rupa-rupanya apabila berujuk kepada catatan warna hitam ada 3 hari. Hitam nak capung dengan kuning tak boleh. Dia tak boleh pergi capung dengan kuning, dia boleh capung dengan merah je. Dan dengan syarat merah tu duduk dekat dia. Tak boleh duduk jauh. Itu dia. Okey, jadi haid kita rupanya 3 hari je. Okey, rupa 3 hari. Jadi bermula hari keempat sebenarnya memang dihukumkan istihadah. Dalam keadaan macam ni, kita tak perlu mandi wajib pada hari ke-16. Sebab kita dah mandi wajib pada hari ke-4. Memadai kita telah mandi wajib pada hari ke-4. Tetapi kita kena qada solat pada hari ke-7.
Sebab hari ke-7 kita tak solat. Hari ke-4 solat dah. Solat. Hari ke-4 tak ada darah kan? 4, 5, 6 kita solat dah. Hari ke-7 kita tak solat sebab kita ingatkan akan jadi akan jadi haid. Jadi bermula hari ke-7 sehingga hari ke-15 qada. Okey, ada soalan? Waalaikumsalam. Mandi wajib kata-kata. Hari ke-16 tu tak perlu dah mandi wajib sebab kita dah mandi wajib pada hari ke-4. Tapi kalau darah tu berhenti pada hari ke-15, hari ke-4 tu kita mandi wajib dah. Tiba-tiba darah tu berhenti hari ke-15. Bermakna haid kita 15 hari kena mandi wajib pula hari ke-15 tu. Tapi disebabkan berlaku istihadah kubra ni, maksudnya yang mana bila berlaku istihadah kubra kita kena semak balik apa yang berlaku pada hari-hari sebelumnya dan juga warna-warna darah yang keluar dan kita boleh hukumkan darah kuat hitam sahaja sebagai haid, manakala hak selepasnya istihadah, dan apabila kita dah telah mandi wajib pada hari ke-4, kita tak perlu mandi wajib lagi pada hari ke-16. Memadai suci kita pada hari yang ke-4 yang telah mandi wajib. Cuma kena qada solat yang kita tak lakukan ketika itu, ketika darah ada, iaitu pada hari ke-7 sehingga hari ke-15. Jelas tak? Jelas, insyaAllah. Jadi sebab itu. Maknanya sini. Ya. Nak tanya. Maknanya sini, kalau dia berhenti kata hari yang ke-15 ni, dia berhenti hari yang ke-15, 4, 5, 6 tu dia kira haid juga lah. Semua haid. Tu semua haid. Itu waktu-waktu walaupun nampak warna putih kan? Ya. Itu dinamakan wakaf. Kan kita bincang dah minggu-minggu lepas kan? Waktu-waktu nakak. Di celah-celah waktu haid dihukumkan haid secara hukmi. Okey. Jadi kena mandi wajib pada hari ke-16 sudah. Hak ni tak payah mandi dah lah sebab kita mandi dah pada hari ke-4. Kalau dia berhenti pada hari ke-15, mandi barulah wajib mandi wajib pada hari ke-15. Kalau dia tak berhenti sampai ke hari 18, 19 tu, maka badan dah mandi wajib 4 hari bulan tu. Itu. Itulah kita kena faham, kena banyak faham ni sebab benda ni bukan mudah. Ya dah. Dan kita tak boleh bila orang mari khabar kita Ustazah, saya hari ke-18 darah. Dah mayang hari 15 je tu yang tak ambuhnya. Itu. Jadi Nanti nak tanya dah kita tak mandi lagi. 4, 5, 6 tu kita tak mandi. Apa tak mandi? Tunggu. Tak boleh tunggu. Dah kita nak tunggu takut mari lagi. Okey. Hari tu Nun cerita dah. Sebab kita biasa sampai 15 tak pernah hari yang kena tak ada bagi sebelum ni. Okey gini. Kalau yang tak pernah dia ada dua pendapat. Kalau yang pernah, kalau yang tak pernah berhenti pada hari ke-4, maknanya mungkin 10 hari sama-sama ya dah. Tiba-tiba bulan tu berlakulah pulaknya berhenti. Kalaulah hari mula-mula berlaku hari ke-4, dia tak boleh tunggu. Melainkan bulan lepas 10 hari sama-sama. Tak aja mari 4 hari 3 hari. Mari 10 hari sama. Tiba-tiba bulan 7 ni rupanya hari ke-4 ia berhenti dah. Ia berhenti dah. Bila hari baru pertama kali jadi gitu, kena mandi wajib terus. Sebabnya apabila tidak ada darah, tidak ada manik untuk melakukan ibadat. Tidak ada unsur-unsur manik, unsur-unsur penghalang untuk melakukan ibadat. Bermakna apabila kita tak ada darah, terus mandi wajib, terus bersolat. Okey, tiba-tiba pada bulan ni bulan 7 ni, tiba-tiba hari ke-7 mari pulak darah. Kelapang sampailah hari ke-16. Okey. Ataupun berhenti sampai 10 hari. Bulan 7 ni. Bulan 8 mari pula sama seperti bulan 7. 3 hari hitam. Hari ke-4 tak ada. Bulan 8 baru kita boleh beramal macam tu. Bulan 8 baru ada khilaf di antara Imam Nawawi dan juga
Ar-Rafi'i. Dua pendapat tu. Pendapat yang pertama, Imam Nawawi kata walaupun bulan lepas tu mari pula 7 hari, hari yang ke-7 tu keluar darah pula, maknanya bulan 8 ni tak semestinya berlaku seperti bulan 7. Kemungkinan darah akan tak ada dah, sterik dah tak ada. Jadi buat apa tunggu? Terus mandi. Itu pendapat Imam Nawawi. Manakala pendapat Imam Ar-Rafi'i pula, oleh kerana bulan 7 berlaku macam ni, bulan 8 boleh. Boleh tak mandi wajib lagi pada 4, 5, 6. Tunggu. Hari ke-7 tu mungkin mari. Tapi kalaulah hari ke-7 tu tak mari juga, wajib mandi wajib pada hari ke-7 dan mesti qada pada hari ke-4, 5 dan 6. Itu pendapat Imam Nawawi. Imam Rafi'i. Jadi hak pendapat Imam An-Nawawi kata, tak kira lah hak bulan lepas-lepas tu, lepaslah. Dia tak sama. Mungkin bulan lepas, dia mari lagi bulan 7. Tapi mungkin bulan ni tak ada dah, betul dah. Itu pendapat Imam Nawawi. Jadi kesimpulannya, kalau bagi personal, Kak Nur ikut pendapat Imam Nawawi, selamat. Kalaulah 7 hari bulan tu maknanya tak mari juga, selamat dah, kita teruskan. Tapi kalau mari, okey, kita boleh berhenti. Tapi kalaulah mengikut pendapat Imam Ar-Rafi'i, kita tak mandi lagi, tunggu hari ke-7. Tiba-tiba hari ke-7 tak mari pula. Jadi kita terpaksa kena qada. Hak 4, 5, 6 tu. Jadi bergantunglah. Dia boleh ikut. Boleh je ikut sebab kita dah berlaku dah macam ni bulan lepas. Tapi kalau tak pernah berlaku lagi, bulan 6 tak pernah berlaku, tiba-tiba bulan 7 je jadi gini. Tak boleh. Kena mandi lalu. Gitu. Boleh? Okey ke tak? Okey dah tak? Jah mana Jah? Boleh tu. Okey. Ni. Apabila kalau kita tengok kepada pak-pak gambar rajah tu, maknanya lain cara bertindaknya dan cara menghukumkan haid dan istihadah. Tapi tetap guna kaedah yang sama, iaitu kaedah tamyiz. Sebab masih lagi mencukupi syarat-syarat tamyiz. Jadi macam mana kita nak tahu cukup tak syarat tamyiz? Dia ada ni, ulama telah buat dah ni. Syarat tamyiz ni. Ada 3. Yang pertama, bila kita nak guna kaedah tamyiz, mesti mencukupi syarat ni. Yang pertamanya, darah kuat itu dia mesti cukup 24 jam ataupun lebih. Baru kita boleh hukumkan darah kuat itu sebagai haid. Yang kedua, darah kuat mesti tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kita nak hukumkan warna hitam tadi tu dengan syarat dia tak boleh melebihi 15 hari walaupun ada gabungan. Warna kuat dengan warna sederhana. Tak boleh lebih sebab kalau lebih tu bukan haid. Sebab haid maksimumnya 15 hari sahaja. Syarat yang ketiga, darah lemah pula mesti cukup 15 hari 15 malam. Ataupun lebih. Tu ada perbahasan pula lah mengenai darah lemah tu. Kan kalau kita masuk lalu kan lagi pening. Tapi kena ingatlah ni, syarat tamyiz ni penting. Kena ingat untuk menyelesaikan permasalahan kaedah tamyiz bagi istihadah kubra. Okey, setakat ni boleh pergi tak? Sebab kita lama dah ni 2 jam tau. Hampir 2 jam. Kalau lama banyak-banyak mungkin kita takut kita tak boleh nak terima. Sebab kalau kau nak pergi lagi pun boleh. Ni ada contoh-contoh lah ni, darah 3 tahap. Ke mana? Betul tak? Takat ni tak? Setakat ni dulu Kak Nur tak? Itulah. Takut dok dang terkejar kita. Sebab kita kalau bolehnya nak suruh faham sangat-sangat ni. Ada. Kakak ada nak tanyalah. Hak yang kita belajar hari ni mungkin ada persoalan. Nak tanya?
Ada nak tanya tak? Apa ni? Sebelum kita tutup lah. Hari ni ramai hari ni, alhamdulillah. Ada nak tanya tak ni? Ada dah? Tak ada. Ada. Okey. Okeylah, kalau tak ada dah, kita berhentilah di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Benda ni kita kena istiqamah lah, kena belajar sebab apa yang Kak Nur sebut tadi, ustaz-ustaz kata memang bab haid ini bab yang paling payah berbanding dengan bab jinayah, bab muamalah, bab munakahat dan sebagainya. Dan bab ini merupakan bab kita. Kita kena tahu walaupun kita sekarang ni tak ada haid dah, anak-anak cucu kita akan mengalaminya, kemungkinan istihadah ni. Jadi kita kena tahu dan kita cubalah beritahu kepada anak cucu kita dan keluarga kita, insya-Allah. Okey. Jadi Kak Nur minta maaf lah andai kata tersilap kata, ada yang mungkin menyinggung perasaan ke, dengan jawapan ke apa benda ke. Jadi Kak Nur minta maaf. Kak Nur sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dengan suratul As dan tasbih kafar. Terima kasih, Ustazah. Sama.